Baik, kita mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in wa afdhalus salat wa atamut taslim ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, salam Ramadan. Yang lepas kita jumpa belum puasa lagi kan? Belum puasa. Ni dah bulan puasa, bulan yang kedua dah tahu kan. Kita puasa mula bulan Mac, ni dah bulan April kan. 2 bulan puasa tahun ni. Baik, insya-Allah kita sambung kita punya perbincangan. Hari tu kita mula sikit je daripada surah Al-Kahfi kan. Kita tengok tadabbur surah Al-Kahfi dan hari tu kita bincang ayat 1 sampai 3. Dan cuma sebelum tu kita mulakan dengan mukaddimah kan, kepada berkenaan dengan Al-Kahfi, surah Al-Kahfi. Yang pertama ni memang surah yang urgent untuk kita baca pada akhir zaman ni, sebagai salah satu daripada penyelamat kita daripada Dajjal. Dan Dajjal ni Nabi SAW memang dah cerita, dah sifatkan, tapi kita tak boleh nak expect Dajjal muncul je kita kenal. Dia tak boleh, sebab memang sifatnya dah diceritakan, tapi dibagi tahu juga bahawa yang kenal itu Dajjal tu hanya orang yang ada mata hati. Dan orang ada mata hati ni salah satu tandanya pada kehidupan biasa-biasa belum Dajjal muncul ni, kita ni orang yang selalu berfikir tentang akhirat, dan urusan dunia ni hanya ada di tangan. Istilahnya tiap-tiap hari yang kita fikir adalah kehidupan akhirat. Jadi kalau kita kerja pun yang kita fikir adalah untuk ibadah. Kalau kita puasa pun kita nak buka puasa nanti, yang kita fikir adalah untuk menyediakan makanan untuk keluarga kita, untuk tujuan ibadah gitu. Tapi bila kita, maknanya dalam hidup kita, kita banyak lalai, kita duk fikir tentang dunia, mana kat situ kita katakan kita, mata hati kita tu lebih banyak butanya lah daripada jelek. Dan kita pun tengok satu lagi situasi bila kita menghadapi apa-apa masalah. Adakah masalah dunia boleh buat kita terlampau kecewa berbanding masalah akhirat? Mana lagi kita sedih antara kita tak dapat balik kampung raya kan? Ataupun kita sedih sebab kita tak bangun solat tahajud. Mana lagi kita sedih kan? Itu maknanya menggambarkan selalunya gitulah. Kan? Realiti. Menunjukkan maknanya memang hati kita ni belum cukup ke akhirat gitu kan. Kita masih banyak melekat dengan dunia gitu. Jadi benda tu perlu dibina dari semasa ke semasa. Macam mana pun shortcutnya Nabi dah bagi tahulah dalam urusan Dajjal. Maka surah Al-Kahfi ni lah benda yang kita perlu fahami dengan baik. Dan sebenarnya bukan sekadar baca, sebab surah Al-Kahfi ni dia punya isi kandungan itu sesuai dengan keadaan kita akhir zaman. Jadi bila kita faham isi kandungan ni, kita akan faham sebenarnya dalam surah Al-Kahfi ni ada kisah, ada cerita. Dan ada 5 cerita. Dan cerita ni adalah cerita yang kalau kita sesuaikan dengan keadaan akhir zaman, dia memang berlaku. Jadi kita tengok, nanti kita akan tengok satu persatu. Yang kita hari ni kita nak pergi dulu pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Maksudnya adalah dan Allah memberikan peringatan, wa yunzira, maknanya dan Allah memperingatkan kepada alladzina, orang-orang yang qalu, mereka berkata ittakhadallahu walada, mereka tu mengambil anak Allah sebagai mengambil Allah ada anak. Ayat bahasa Arab Allah dia terbalik sikit. Maknanya kita nak kata mereka itu mengatakan Allah ada anak. Jadi perkataan ittakhadha itu daripada perkataan akhadha. Akhadha maksudnya ambil. Jadi cuma dalam bahasa Arab biasanya perkataan akhadha ni, bila kata ambil tu bukan sekadar ambil yang bersifat fizikal. Makna ambil buku ni, ambil tu fizikal. Tapi ambil juga perkataan akhadha bermaksud ambil yang dengan makna, kita kata misalnya kita mengambil tahu, ambil juga kan. Tapi tahu tu bukan tauhu kan. Kalau tahu kita ambil fizikal, tahu maknanya tahu, kita mengambil tahu. Jadi dalam bahasa Arab tahu, mengambil tu dia boleh dengan sifat, maknanya kita declare sesuatu pun dia ambil, perkataan ambil juga. Baik, itu ittakhadha. Baik, jadi dalam ayat 4 ni maksudnya Allah bagi peringatan kepada satu kelompok golongan yang mengatakan Allah ada anak. Jadi
memang ada beberapa golongan yang mengatakan Allah ada anak. Yang kita tahu siapa? Yang ada sampai sekarang. Kristian mengatakan Nabi Isa anak Allah. Jadi sebenarnya selain daripada itu ada lagi. Yahudi pun kata Allah ada anak. Kaum musyrikin Mekah pun kata Allah ada anak. Kalau orang Yahudi dia kata Uzair. Nabi Uzair tu anak Allah. Baru pagi tadi saya kuliah tafsir sebelum kuliah ni. Tu cerita tentang kisah Nabi Uzair dalam Quran ayat ke-259. Kalau nak tengok ada dalam YouTube. YouTube channel saya boleh cari Quratul Ain Fatah Yasin, ataupun senang nak cari Uqafi, UQAFY. Tafsir UQAFY. Yang kuliah yang hari ni lah, tengok tarikh dia. Tajuk dia ya. Yang itu tak ada. Ni baru first saya terfikir nak live kan, nanti ada kat sini TikTok. Tapi kat TikTok biasa lepas live dia hilang. Tapi saya boleh download balik. Biasanya saya download, nanti saya upload semula dekat YouTube. InsyaAllah. Yang hari tu kita tak buat. Ada yang dekat Maybank adalah. Yang kat sini tak buat. Itulah sayang juga kan, ayat 1 sampai 3 nak kena tafsir semula pula. Tapi tak apalah, kita terus sambung ayat 4. Nanti kat situ ada tajuk tafsir Al-Quran 30 juzuk, tengok thumbnail dia, ayat 248 hingga 249. 248 hingga 249 ke 249 hingga 250. Tu ayat tentang Nabi Uzair. Maknanya cerita Nabi Uzair, walaupun ada pandangan ulama yang kata tu bukan Uzair, ada yang kata Khidir dan sebagainya, tapi pandangan yang paling jelas clear tu Nabi Uzair. Jadi salah satu dakwaan yang menyebabkan orang kata tu anak Allah adalah sebab dia mati hidup semula. Tu macam Nabi Isa kan, dia angkat ke langit tak mati. Tu dia kata anak Allah. Dan sebab dia lahir, tapi bagi dia orang mati lah. Nabi Isa mati di tiang salib bagi mereka. Tapi dia lahir dalam keadaan tak ada ayah. Tu dia kata anak Allah. Nabi Uzair pula dia mati 100 tahun. Dia lebih kurang macam Ashabul Kahfi. Dia mati 100 tahun dan dihidupkan semula. Tu dikatakan sebagai anak Allah. Kata mereka, kata orang Yahudi. Sebab Nabi Uzair ni di kalangan Nabi Bani Israel. Yang ditujukan dalam ayat 4 surah Al-Kahfi ni adalah kaum Quraisy. Orang Quraisy pun ada kata anak Allah juga. Siapa anak Allah bagi kaum Quraisy? Dia kata malaikat. Malaikat tu malaikah. Bila ada ta bulat, ta marbutah, biasanya perempuan kan. Bahasa Arab kalau belakang dia ada ta bulat tu maknanya dia perempuan. Dia muannas istilahnya. Jadi dia kata malaikat tu adalah anak-anak perempuan Allah. Itu kata orang Quraisy. Jadi sekarang ni Allah mengingatkan kepada mereka, kepada orang yang berkata Allah ada anak. Jadi bila dikatakan Allah ada anak, maka Allah mengingatkan ni bukan makna kata saja-saja ingatkan tak, tapi maknanya warning. Ini satu kesalahan. Kalau dalam surah Al-Ikhlas, itu dah ada tauhid kat situ yang sebut lam yalid walam yulad. Itu salah satunya untuk menjawab ni lah, untuk menjawab golongan-golongan yang kata Allah ada anak. Jadi bila kata Allah ada anak, maknanya Allah sama dengan makhluk. Dia kan, kenapa makhluk perlu anak? Kenapa manusia perlu anak? Legasi. Maknanya kita, sebab kita tak boleh berdiri sendiri kan, kita akan mati. Sebab tu ada perlu legasi gitu. Tapi kalau tak ada pun tak ada masalah kan. Cuma maknanya ada, kita kata satu keperluan, sebab kita ni tidak ada, kita tak kekal, kita akan mati. Jadi kalau Allah perlu pada anak, maknanya Allah tak kekal ke? Jadi sebab sifat Allah yang maha kekal, abadi sampai bila-bila, Allah lah yang pertama dan yang tiada kesudahan dia, maka sepatutnya Allah tak perlu kepada anak dan tak perlu juga diperanakkan oleh sesiapa. Kita, kenapa kita perlu diperanakkan? Diperanakkan ni maknanya kita ada bangsa peranakan kan. Dilahirkan. Kenapa kita perlu dilahirkan? Sebab kita manusia. Kalau tiba-tiba lahir dekat buluh betung, tu bukan manusia. Sebenarnya kalau kan ada dongeng tu, anak buluh betung, anak timun emas, apa lagi, anak labu sayung kan. Belah-belah buah tu ada baby kan. Itu kalau betul lah wujud kan. Kalau betul, itu anak jin. Jangan pandai-pandai ambil jaga.
Kalau bukan anak jin, orang buang anak. Kalau dalam labu bukan orang buang lah, memang anak jin lah. Jadi yang pandai-pandai jaga kan memang anak jin. Jin kadang-kadang jin pun beranak kan. Jin mengandung, salin, ada anak, ada baby, memang besar dewasa kan. Dan kadang-kadang memang dia rupakan dengan rupa manusia. Jin kan dia tak ada rupa. Jadi dia boleh rupa macam-macam bentuk, termasuk manusia. Jadi kita perlu kepada ibu bapa, sebab kita ni manusia yang kalau kita bukan lahir daripada rahim ibu kita, maknanya kita takkan nama manusia. Jadi itu keperluan manusia. Dan kita pun tahu masa kita baby, kalau tak adalah mak, paling kurang mak lah kan, mak ayah ni keperluan asas lah untuk seorang bayi untuk terus hidup. Kalau tak ada mak ayah kandung, ada mak ayah angkat kan, ada mak ayah saudara, mak yang menjaga dia. Sebab kita takkan boleh hidup lah kalau tak ada siapa jaga masa baby. Nak makan sendiri tak pandai, buang air sendiri pun tak reti kan, nak mandi sendiri tak boleh, apa semua tak boleh. Jadi kita perlu bergantung. Tapi Allah tak ada. Allah tak perlu bergantung, tak perlu kepada sesiapa untuk menguruskan. Bahkan Allah lah yang menguruskan segala-galanya sendiri. Itu Allah Maha Berkuasa. Jadi Allah warning lah kepada mereka ni yang mengatakan Allah ni ada anak. Baik. Kemudian ayat yang ke-5, malahum bihi, maka tidaklah sekali-kali mereka itu mempunyai min ilmin, pengetahuan, ilmu, perkataan ilmu. Mereka tidak sekali-kali mempunyai pengetahuan, wala li abaihim, dan macam tu juga nenek moyang mereka. Kaburat, amat besarlah ataupun sangat dahsyatlah, kalimatan, kata-kata mereka ini, takhruju, yang keluar daripada min afwahihim, daripada mulut mereka. Iyaquluna, tidaklah mereka itu mengatakan illa kadiba, kecuali dusta. Baik, mana penuh ayat ni? Malahum, mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan. Begitu juga nenek moyang mereka. Alangkah buruknya perkataan yang keluar dari mulut mereka, dan alangkah buruknya perkataan yang keluar daripada mulut mereka ni, dan mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali hanyalah dusta semata-mata. Baik, tengok makna potongan pertama, malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Jadi Allah nak kata yang tadi ni ayat 4 disebut mereka itu, Allah kata Allah warning mereka yang mengatakan Allah ada anak, dan ayat 5 dibagi tahu mereka yang cakap Allah ada anak ni sebenarnya tak tahu apa-apa, tak kerti apa-apa. Dan bila kita tanya dekat orang ni pasal apa yang kata Allah ada anak ni, yang kata malaikat anak perempuan Allah, yang kata Nabi Isa anak Allah, Nabi Isa anak Allah ni mai dari mana gitu. Maka dia akan jawab, dah nenek moyang kami bagi tahu gitu. Dia akan kata itulah daripada nenek moyang. Macam kita kadang-kadang kan. Orang tanya ni pasal apa buat gini? Dah mak buat macam tu. Kita ikut je, kita lebih banyak follow kan. Baik, bila jawab macam tu, Allah kata sebenarnya kamu ni tak kerti apa-apa, nenek moyang pun tak kerti apa-apa. Yang kamu dapat benda ni semua reka semata-mata. Sebab bila ditanya hujah, dapat mana? Nak jawab apa? Dari kitab mana? Tak ada. Dia tak dapat dari kitab mana-mana. Macam kita sekarang ni selalu reka benda macam-macam. Reka kadang-kadang dalam bab ibadah pun kita reka. Apa contohnya? Ayah agak bagi contoh, banyak sangat. Banyak sangat sampai tak kerti nak abang. Baik, maknanya contoh kan, contoh yang tersebar dalam masyarakat kita, istilah baik. Dan kita selalu kata, orang ni baik, orang ni tak baik. Ada pula yang kata, dia tu memang bukan Islam tapi dia baik. Ada pula yang kata, dia memang tak sembahyang tapi dia baik. Baik, istilah baik tu kita faham daripada masyarakat. Kalau kita tanya, mana kamu dapat dalil, dari sumber manalah kita katakan, sandaran kita yang mengatakan orang tu kalau tak solat, walaupun tak solat dia baik, dia dikira baik. Itu dapat dari mana? Kita akan kata, dah dia memang dia baik. Cuba jawab. Kan ada jawapan lain. Dari mana kita dapat kata kalau orang tu tak solat, dia memang tak solat tapi dia baik? Dari mana kita dapat istilah dia tu baik walaupun dia tak solat?
dia tak solat dia baik. Sebenarnya itu solat tu urusan dia dengan Allah. Tapi dengan kita dia baik je. Biasa kan ada orang yang maksud Baik, tu kalau kita tanya dapat mana? Dapat mana sandaran dalil ke kitab ke hujah mana yang boleh kata kat orang tu kalau tak solat dia baik? Sebab dia baik dengan kita, dia kira baik. Tu dapat mana? Kan? Maknanya nenek moyang lah istilahnya kan. Dah orang kata macam tu, maknanya normal dalam masyarakat kita, orang tu baik. Macam ni lah jawapan dia. Maknanya sama kita macam orang Quraisy. Dan bila dia kata, kamu dapat mana ni? Dah semua orang kata macam tu, kita follow je lah. Jadi benda tu salah. Dia sebenarnya ilmu ni dia bukan pakai apa yang biasa dalam masyarakat. Okey, tu ilmu. Dah. Ilmu ni dia kena ada sumber. Dan sumber itu mesti kitab. Daripada kitab ataupun daripada kalau zaman dulu belum lengkap lagi Quran, maknanya daripada Rasul. Mesti ada sandaran lah. Paling kurang kita sekarang maknanya ada hasil kajian ke, kan, ada kitab, ada rujukan. Dan kalau rujukan tu kita kata okey, kita rujuk sini. Rujukan tu mestilah rujukan yang betul-betul valid, autentik. Kalau tiba-tiba rujukan dia okey satu buku. Buku ni siapa tulis? Mak kita tulis. Mak kita tulis tu dari mana? Dia punya idea, semua idea dia. Macam novel kan, novel kadang dia buat cerita, kisah kan. Boleh tak kita jadikan novel tu misalnya sebagai sandaran? Oh, boleh buat macam ni sebab novel ni cakap macam ni. Tak boleh sebab dia bukan atas sandaran ilmu. Dia memang novel, cerita dia. Dia nak reka ikut suka dia. Jadi tadi kalau kita kata istilah baik, dia kalau ikut, kalau orang kata baik macam tu lah kan, kita jawab sikit lah kan. Kalau kata baik, kita tanya balik, baik tu maksud dia apa? Mungkin jawapannya tadi sebab dia baik dengan semua orang. Baik. Sekarang kita tanya, kita ni nak baik pada pandangan siapa? Baik, kalau tadi kata sebab dia baik dengan semua orang, maknanya bukan pandangan Allah lah, pandangan manusia. Baik, kalau pandangan manusia, ketahuilah bahawa pandangan manusia ini tak tetap. Kamu mungkin dikatakan baik sebab baik dengan semua orang di Malaysia. Tapi kamu dengan perangai sikap kamu sekarang yang orang anggap kamu baik sekarang ni, kalau pergi negara lain belum tentu baik. Sebab kita tahu budaya setiap bangsa beza. Contohnya di Malaysia ni orang ramah baik. Orang diam kita kata kerang sumbang. Sombong kan. Tapi di Jepun orang ramah tak baik. Dia tak suka orang ramah. Orang ramah ni dikatakan busybody. Kan kita kan biasa kalau orang sebelah baca buku misalnya, kita sembang dengan dia baca buku apa. Okey kan kalau kat Malaysia. Siap sembang tanya buku tu beli kat mana, isi dia apa, cerita pasal apa, kenapa suka baca buku tu. Kan buku tu best sangat ke kan, sambungan dia cerita apa. Kita boleh tanya semua pasal buku tu, dia okey. Di Malaysia okey, tak ada masalah. Di Jepun dia kata kenapa busybody sangat. Buku kita nak baca, kenapa nak tahu sangat. Jadi kalau nampak orang baca buku kat sebelah, duduk diam-diam. Jeling pun tak boleh. Jeling tengok nak baca sekali pun tak boleh. Dia tetap kata busybody, yang sibuk nak baca buku kita pasal apa? Maksudnya kalau kita nak baik pada pandangan manusia, itu tak mungkin. Akan ada manusia yang kata kita tak baik di tempat lain. Sebab tu kadang kita tengok orang Jepun, orang Korea, dia punya negara memang tak boleh sangat beramah sangat, dia tak boleh. Dia dianggap busybody. Sebab tu orang Jepun dan Korea yang jenis peramah, dia suka duduk tempat kita. Ada kan? Dia suka. Antaranya kenapa? Bila kita tanya kan, saya duduk tengok interview kan, tanya kalau kat Indonesia banyak sampai jadi artis-artis kan. Jadi ditanya kenapa suka duduk sini, dia kata sebab orang sini ramah. Sebab tempat dia tak. Orang kita pula yang jenis diam, orang sini duduk kata sombong, duduk sana seronok. Kan? Duduk sana memang kita happy lah dengan cara kita, tak payah sembang dengan siapa-siapa, orang tak kata sombong. Jadi maknanya tak boleh diterima lah kalau kata asalkan manusia kata baik, dia baik. Sebab manusia tak sama budaya. Dia kadang contoh isi sembang pun sama juga. Bagi orang kita, terutama perempuan lah kan, bila kita mula nak sembang dengan orang, kita akan tanya umur dia. Sebab kita nak panggil kak ke, adik ke kan, kita akan tanya umur. Bagi orang putih ataupun orang Arab, jangan tanya aib. Aib besar bagi dia bila kita tiba-tiba tanya umur. Dia akan sangat sinis dan rasa kenapa ni, ada masalah apa sampai tanya umur. Sebab di sana ada masalah kahwin liwat. Di negara Khalij, negara Arab, dia kahwin liwat. Dan negara orang putih dia memang langsung tak kisah pasal umur. Sebab tu kadang-kadang boleh panggil nama je kan, anak panggil mak dia panggil nama je. Boleh kadang-kadang
tengok muka dah memang nenek-nenek lah. Tiba-tiba budak rumah sebelah tu panggil nama. Sebab bagi dia umur bukan masalah, dan takkan ditanya umur berapa. Kalau tanya, maknanya kita ni tengah busy body, nak cari jodoh ke, nak carikan jodoh ke, apa dia ada kait dengan kahwin lah, kan? Ataupun nak ejek dia ke, seolah gitu. Aib lah untuk tanya. Orang Arab yang datang Malaysia, dia tak biasa dengan budaya Malaysia, memang pertama kali ditanya umur, dia rasa sangat terkejut, sebab tak biasa. Jadi memang baik dengan manusia ni bukan nilai dia lah, tak boleh nilai. Yang betul-betul tepat dan tidak pernah berubah di mana-mana tu baik di sisi Allah. Kalau baik di sisi Allah, pergilah pelosok dunia mana pun baik. Contoh tadi bab peramah dengan pendiam. Di sisi Allah dua-dua baik kalau kena tempat. Jadi tak ada masalah orang nak diam ke orang nak peramah, itu bukan masalah. Masalahnya macam mana cara kita ramah. Ada orang dia ramah, sembang, tapi isi sembang tu rompat panjang. Dia tak kerti sembang benda lain, macam kita dia rompat je. Dia tak baik lah, sebab dosa. Ada orang peramah yang menyebabkan dia menceriakan suasana. Orang jadi happy bila dia ada. Yang tengah sedih pun jadi happy. Tapi isi kandungan sembang dia, gurau senda dia tu yang membuatkan orang happy, bukan dosa. Tu maknanya okey, tak ada masalah. Jadi tu maknanya perbandingan dan perbezaan. Jadi dengan sebab tu maka tak boleh untuk kita kata, kalau kita buat sesuatu orang tanya dapat mana, kita kata nenek moyang kita, mak kita ajar macam tu. Dia tak boleh. Itu bukan hujah. Ini hujah yang digunakan oleh orang Quraisy, dan Allah kata nenek moyang dia pun tak kerti apa-apa, dia pun tak kerti apa-apa. Mereka reka. Jadi dapat mana? Tak ada. Ikut suka dia nak kata Allah ada anak, dia kata. Kalau macam tu memang kaedah dia sebenarnya ada kaedah berhujah dengan orang macam ni. Kaedah dia ma'assalamah. Ma'assalamah ni maknanya selamat tinggal. Tak usah duk sembang dah, tak usah duk cakap apa-apa. Sebab dia umpama kita kata menegakkan benang yang basah. Orang kalau nak menegakkan benang yang basah ni tak settle lah sampai bila-bila pun, kita penat. Dia akan jadi masalah kot lain lah kali bergaduh. Macam dalam tafsir pagi tadi juga, sebelum daripada ayat cerita Nabi Uzair, cerita tentang Nabi Ibrahim yang berdebat dengan Namrud, Raja Namrud. Jadi Raja Namrud ni bila dibawa hujah, satu hujah yang mula-mula dia jawab, walaupun jawapan dia menegakkan benang yang basah lah. Kemudian dibawa hujah yang kedua, dia tak dapat jawab. Dia terdiam. Tapi orang yang jenis gini ni, dia bukan bila terdiam dia kalah, maknanya dia tahu dia salah dah. Dia main kasar. Main kasar. Jadi dah tak boleh, dia pun marah, dia pun akhirnya kejar Nabi Ibrahim, nak bunuh Nabi Ibrahim. Kalau cara kita tu ada tu orang buat macam tu. Hujah dah kalah, lepas tu tahu kata kita salah, tiba-tiba mengamuk. Ada kan? Tiba-tiba marah-marah. Kan? Padahal dia salah. Jadi macam mana cara dia? Cara dia dalam Quran dia ajar kaedah dia dah ignore aja. Dia aja. Letih layan orang gini. Nanti lama-lama kita pun jadi macam dia. Istilahnya melayan orang jahil membuatkan kita pun jadi jahil. Kena sabar banyak lah. Banyak orang macam ni dalam dunia ni. Dia tak kerti apa-apa, tetap juga nak hujah. Tetap nak pertahankan diri. Baik. Kemudian disambung lagi potongan tu, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sangatlah dahsyat perkataan yang keluar daripada mulut mereka. Kaburat ni kalau ikut daripada perkataan kabir. Kabir ni maknanya besar. Jadi bila kata besar sangat gitu kan. Apa maksud besar sangat? Maksudnya benda tu benda yang sangat-sangat dahsyat, sangat dahsyat perkataan yang keluar daripada mulut mereka. Jadi kalimah, bahasa Melayu kalimah juga perkataan. Kemudian ditutup ayat tu dengan iyaquluna illa kadiba. Mereka tidak mengatakan sesuatu pun melainkan dusta semata-mata. Jadi sekarang ni berdasarkan kepada bukti sebenarnya apa yang mereka katakan tu memang semata-mata dusta. Kita kadang bila misalnya orang tanya kan, kenapa awak cakap macam ni? Tak tahulah, dengar-dengar kata gitu. Selalu dengar-dengar kata. Lepas tu orang kata tak betul tu.
kita nak juga benda tu betul, kita pun kata ikut suka awak lah nak kata apa, aku nak kata macam tu, aku nak pegang yang tu juga. Itu maknanya kat sini memang dia hakikatnya kaedah dia, kita kata dah lah kalau memang nak cakap gitu biarkan dia, tapi hakikatnya dia memang salah. Jadi Allah nak bagi tahu orang kafir Quraisy ni memang salah, tapi dia nak kata juga macam tu ikut suka dia lah, dah memang tak boleh buat apa orang macam ni. Baik, kemudian ayat yang ke-6, fala'allaka bakhi'un, maka barangkali kamu bakhi'un akan membunuh diri kamu, nafsaka, diri kamu, ala atharihim, disebabkan oleh perasaan sedih, illam yu'minu, apabila mereka tidak beriman kepada keterangan dalam Al-Quran, bihadzal hadithi, dengan kata-katamu ini, asafa, kerana rasa kecewa. Makna penuh dia, maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu kerana bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, iaitu Al-Quran. Baik, ni sebenarnya ayat ni dia ada sebab nuzul lah. Sebab nuzul kisahnya ayat daripada ayat sebelum ni lah. Dan ayat 5 tu, itu yang datang cerita ayat 6. Cerita ayat 6 ni kan cerita sedih, Nabi sedih. Dan cerita dalam ni kata hampir-hampir sampai Nabi nak bunuh diri. Ni teruk dahsyat kita kata takkanlah Nabi fikir nak bunuh diri. Tak, bukan maksud nak bunuh diri. Dalam ayat ni memang sebut hampir-hampir nak bunuh diri kerana sedih sangat gitu. Kita tengok pada tafsiran dia dulu. Yang pertama sebab nuzul. Ayat ni diturunkan satu hari kaum Quraisy, dan kaum Quraisy Mekah ni dia hantar 2 orang Yahudi supaya pergi berjumpa dengan ulama-ulama dia. Ulama Yahudi ni dia panggil rahib rahib Yahudi. Jadi Quraisy Mekah, orang Quraisy Mekah dia ni tak ada kitab Maksudnya kalau Yahudi dia Bani Israel, dia ada kitab Taurat kan. Quraisy Mekah dia tak ada. Dia kan asal daripada Nabi Ibrahim kan. Maksudnya bangsa Arab kat Mekah ni dia kata dia pegang millati Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan tak ada kitab kan. Dia kan kitab apa? Taurat, Injil, Zabur, Quran, 4 Jadi kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, kitab Zabur Nabi Daud, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim tak ada, tapi Nabi Ibrahim ada suhuf. Kalau baca surah apa tu? Masa solat witir dia baca. Solat witir dia selalu baca surah tu lah. Kan ada tu suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa dapat suhuf juga. Dan Nabi Musa dia dapat kitab, dapat suhuf juga. Nabi Ibrahim dapat suhuf. Suhuf ni apa? Ni Quran kita ni, kita panggil apa? Mushaf. Sebenarnya mushaf tu ejaan Melayu dia M-U-S-H-A-F. Menyebabkan orang baca mushaf kan, sebab ada SH kan kat tengah. Dia sebenarnya mushaf. Cuma tulisan Melayu kita memang gitulah, betul dah je tu. Pronounce je, sebab kita tak tahu bahasa Arab asal dia. Kalau nak buat dash sengkang macam pelik pula. Jadi mushaf. Mushaf ni maknanya suhuf. Suhuf ni maknanya helaian-helaian. Jadi Quran ni sebenarnya yang kita pegang ni dia bukan Quran. Quran ni tak ada fizikal. Quran ni yang kita baca tu, perkataan yang keluar daripada mulut kita tu lafaz Quran. Yang kita pegang ni, ini namanya mushaf. Jadi mushaf Quran kita muliakan dia juga sebab dia mengandungi perkataan-perkataan lafaz-lafaz Al-Quran yang mulia. Maka kita muliakan. Mushaf tu helaian-helaian. Jadi macam yang ni helaian-helaian yang dikumpulkan jadi satu kitab. Tapi kita tetap panggil dia mushaf. Kalau di asalnya memang helaian-helaian. Jadi Nabi Ibrahim dapat helaian-helaian, selai-selai gitu. Dia bukan satu kitab. Kalau Quran pun sama, asalnya kan Quran ni bukan sebiji macam ni pun asal dia. 23 tahun turun kan. Itu asalnya ditulis, asalnya kan tak ada tulisan apa pun, hanya perkataan, dan sahabat semua hafal.
Setiap kali turun dia hafal. Lepas tu mula ada sebahagian sahabat yang tulis, dan mereka tulis atas tulang binatang, atas pelepah-pelepah tamar, atas kulit-kulit binatang kan, atas batu kan, dan dia letak satu bilik. Jadi maknanya itu yang kata selai-selai lah asal dia kan? Dan kemudian barulah digabungkan. Maknanya asalnya duduk satu bilik lah Quran ni, sebab barang-barang kan, atas kulit binatang, atas pelepah tamar, semua tu dihimpun. Lepas tu barulah akhirnya bila ada kertas barulah dihimpunkan. Dan Quran yang kita ada sekarang ni namanya Mushaf Utsmani. Sebab sebenarnya sebelum daripada zaman zaman Saidina Uthman itu kan sahabat menghafal Quran. Jadi kita tahu ada qiraat kan. Tahu Quran ada qiraat, sab'ah, ada qiraat asyarah. Ada cara baca beza-beza. Lepas tu kalau kita dengar misalnya ni kan, kalau tarawih yang imam-imam international lah biasanya kan, dia baca dengan qiraat lain. Misalnya kita Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiba-tiba ada mu kan, kita kata salah baca. Dah, qiraat lain. Kalau wadduha biasa dengar wadduha walaili idza saja, itu qiraat. Kena belajar lah, tak boleh pandai-pandai dengar imam baca balik kita baca. Tak boleh. Sebab dia bila kita baca lain, cara lain, makna akan beza. Arab ni kan baris lain je makna beza. Walaupun huruf yang sama, baris tukar baris makna lain. Jadi macam mana? Jadi kena belajar. Jadi bila dia tukar makna kat bawah, kena tukar dari atas, baru makna dia balik semula betul. Tapi kalau atas tu kita baca qiraat lain, bawah lain, makna tukar jadi salah. Contoh kalau yang pagi tadi, ayat yang tafsir pagi tadi, perkataan nun shizuha dalam ayat 249 tu, nun shizuha maknanya kami menyusunnya. Tapi ada setengah qiraat dia baca nun shiruha, zai dia tukar jadi ra. Maksud dia kami menghimpunkannya. Adakah salah? Dia akan betul bila atas tu nanti dia baca dengan qiraat yang sama juga. Dia jadi qiraat tu, cara baca atas tu dengan bawah tu mesti seimbang. Dia akan jadi betul lah. Tapi kalau atas kita baca cara lain, bawah cara qiraat lain, salah. Sebab tu kena belajar lah kiranya. Kira tak boleh dengar-dengar imam baca, balik kita baca, tak boleh. Kena belajar dulu ni qiraat apa, nama dia qiraat apa kan. Dan kalau kita yang biasa kita duk baca qiraat Hafs an Asim, dia ada riwayat qiraat. Jadi Resam Utsmani ni makna, kalau Resam Utsmani pula cerita dia Quran ni sebelum ni bila dihafal oleh sahabat-sahabat, dia ada macam-macam versi lah. Tulisannya lain, cara bacanya semua tu. Akhirnya pada zaman Saidina Uthman hapuskan semua supaya orang umat Islam tak pening. Sebab umat-umat selepas daripada tu, kita tahu bahasa Arab ni asal dia dulu kan, tulisannya titik pun tak ada. Bukan takat tak ada baris, titik pun tak ada. Bila titik tak ada, ada baris pun salah baca. Apalagi tak ada titik. Kita ambil contoh, ni ada marker. Semua whiteboard ni. Okey. Baca apa? Sin lagi. Selain tu, ni satu perkataan ni, bukan huruf. Kalau sin tak boleh sebenarnya. Sin perut dia besar sikit kan. Dia mengandung 9 bulan. Ni tak ada perut. Okey. Cik baca. Boleh baca apa? Dan memang bahasa Arab pun tak. Ni kan, kalau tahu bahasa Arab pun masih tak kerti juga. Sebab dia boleh jadi beberapa keadaan. Kan? Okey. Kita letaklah kemungkinan yang boleh. Yang pertama, kita boleh letak titik kat sini, titik sini dan sini. Baca apa? Boleh baca bintun, anak perempuan. Baik, boleh juga letak titik sini, titik 2 sini, ta sini. Jadi apa? Baitun. Makna dia rumah. Apa lagi? Boleh kalau perut dia besar sikit macam ni, kita boleh letak ni perut besar sikit, jadi baina.
Baina makna antara. Dah kalau Quran macam tu nak baca yang mana satu? Ambil dua ni lah, bintun dengan baitun kan, nak dekat-dekat. Anak perempuan ke rumah? Dua-dua makna lain. Jadi bila tak ada titik, orang makin pening lah. Orang tak boleh orang tak boleh baca. Jadi dengan keadaan umat Islam yang semakin dangkal ilmu dia, dan makin kita kata lemah lah dalam pengetahuan ni, maka diletakkanlah titik dan juga baris. Tu pun ramai lagi orang tak kerti baca. Sebenarnya masih ada lah kitab-kitab yang tak ada titik ni. Ada, dan masih ada orang yang boleh baca. Maknanya dia kena belajar, ada ilmu dia. Saya tak kerti. Tak kerti. Takat tak ada baris boleh. Kalau tak ada titik, saya tak pandai, tak pernah belajar. Kalau tak ada baris memang standard. Kita Arab semua tak ada baris. Ni macam ni. Ni ada lagi ni sikit-sikit. Ni ayat Quran ni. Tengah dia, tepi ni tafsir dia. Bahasa Arab ni, bukan terjemah. Ni bahasa Arab. Tapi ni masih ada baris sikit-sikit. Dia masih letak ujung-ujung ni. Kalau ikutkan kita Arab betul, memang tak ada langsung baris. Kalau yang tu, kalau tak pandai baca yang tu, maknanya tak kerti bahasa Arab. Jadi kena, kalau nak kerti bahasa Arab, memang wajib lah boleh baca tu. Kitab-kitab yang tak ada baris. Baik. Jadi ni makna nak balik semula kat sini. Cerita dia, kaum Quraisy pada masa tu hantar dua orang wakil wakil orang Yahudi, yang salah seorang nama Nadhar, dihantar ke Madinah. Jadi waktu tu orang Yahudi duduk Madinah. Orang Yahudi duduk Madinah, dan kemudian banyaklah dia punya ulama-ulama, istilahnya rahib-rahib dia tu, pemuka agama kan, yang duduk kat Madinah. Jadi dia hantar dua orang wakil ni untuk pergi tanya kepada orang Yahudi. Sebab tadi cerita dia, orang Quraisy tak ada kitab kan, dia tak ada kitab. Jadi dia nak tanya mengenai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi bila dia tak ada kitab, tak ada sumber, dia tak tahu cerita tentang Nabi Muhammad SAW ni siapa, dari mana semua. Macam mana nak tahu, macam mana nak maksud tujuan ditanya tu, bukan nak tahu, nak patahkan hujah, nak hancurkan Nabi tu, nak musnahkan dakwah Nabi. Tapi tak tahu, kita kata zero knowledge. Dia salah satu kan kaedah nak lawan musuh ni, kena cari kelemahan dia. Contoh kan, sebesar-besar dinosaur tu kan, kalau nak bunuh dia cerita dinosaur, kita kalau tak tahu kelemahan, lawan dengan pedang nak tak jadi apalah. Tapi kalau tahu misalnya dekat mata kan, kelemahan dekat mata, nak balik batu seketul je, selesai. Sama macam ular, contoh kan, ular kan, kita nak lawan dengan ular, habislah kita. Tapi kelemahan ular dekat mana? Daripada sepanjang-panjang dia tu kat mana kita nak tangkap dulu? Ekor. Kalau tangkap kepala habis. Kalau guna tangan mana kita tangkap ekor, dekat ekor dia tak ada apa-apa. Dan memang semata-mata hujung yang kecil tu tangan kita mudah tangkap. Sama dengan manusia, kita pun sama juga kalau belajar martial art. Martial art ni seni, dia sebut seni, mempertahankan diri. Sebenarnya kita kalau nak lawan orang, bukannya kita lawan ikut suka kita tumbuk kat mana. Tapi tumbuk dia dekat perut, dia ada six pack. Perut dia tak rasa apa pun ditumbuk. Orang lelaki lah kan, kalau perempuan yelah lain. Kita tumbuk-tumbuk dia makin rasa sedap lah, macam kena apa, kena massage. Jadi kena main seni dekat sendi-sendi dia, kat mana sendi dia ada kelemahan. Saya belajar martial art Aikido contoh kan, saya suka tu, dia memang ajar seni Aikido ni, dia kaedah dia bukan kita tak makan tenaga sangat. Kalau orang tu jatuh, bukan kita jatuhkan dia, tapi orang tu yang jatuhkan diri dia sendiri. Kenapa? Sebab kita main sendi dia. Jadi misalnya biasa tangan kita ni boleh pusing kat sini, kalau pusing kat sini boleh pusing banyak-banyak, tapi kalau terbalik badan kita akan sengit dia sekali. Jadi dia bila kita terbalikkan tangan dia, automatik orang tu akan pusing badan dia, kalau tidak patah tangan, menyebabkan dia terpelanting kan. Sebab kita tahu kat mana kelemahan dia. Jadi orang Quraisy ni, dia nak cari kelemahan Nabi sebenarnya. Lepas tu dia suruh pergi tanya ni, Nabi ni macam mana ni, kita nak buktikan, kita nak kalahkan dia ni, pergi tanya rahib kamu, apa dia cerita pasal Muhammad ni. Dan mesti dah ada ni dalam kitab-kitab. Jadi maknanya istilahnya macam kita pergi jumpa ustaz kan, nak tanya apa yang ada dalam Quran tentang ni misalnya.
Cuma yang ni tujuan dia bukannya nak dapat hidayah lah, memang nak bertikai. Pergilah dia orang ni ke Madinah. Jadi ingatlah, asalnya Madinah yang sekarang ni orang kafir tak boleh masuk, asalnya orang Yahudi duduk situ kan? Bukan maknanya itu tanah orang Yahudi dah. Orang Yahudi ni dia tak ada tanah. Memang asal yang sekarang duk tuntut Palestin tu dengan mendakwa itu ada dalam kitab dia, sebenarnya tak ada. Sebab orang Yahudi sekarang dia pakai kitab bukan Taurat lagi. Dia buat satu kitab lain nama Talmud. Talmud ni yang dia pakai sampai sekarang. Padahal yang turun dekat Nabi Musa Taurat. Talmud nama dia. Jadi dia tulis semula satu kitab lain dan kemudian dia tolak Taurat. Kan dia buat Talmud tu, dalam Talmud tu lah yang sebut ada tanah sekian-sekian tu. Kan asalnya tak ada. Jadi Bani Israel ni kita tahu asal usul dia nama Bani Israel. Yang pertama, Israel itu nama Nabi Yaqub. Nama lain Nabi Yaqub dalam bahasa Hebrew itu Israel. Israel maksudnya ialah hamba Allah, Abdullah. Sebab tu malaikat-malaikat kan nama dia Il belakangan. Israfil, Israel, Mikail, Jibrail. Jibril tu kadang nama lain dia sebut Jibrail. Il tu makna Allah. Jadi semua tu hamba Allah. Israel maknanya hamba Allah. Cuma Bani Israel dia ada dongeng lain tentang nama Israel ni. Dia kata Nabi Yaqub dapat nama Israel ni semenjak dia pernah bergomoi, bergusti dengan Allah. Dan dia dapat mengalahkan Tuhan. Lepas tu dibagi nama Israel. Itu dia punya dongeng lah. Kalau tanya dapat dari mana, dia reka lah kan? Jadi wujudkan benda tu. Baik. Kemudian bila dia kata dia ni Israel tu asalnya Nabi Yaqub, Bani Israel tu ialah anak-anak Nabi Yaqub. Bani ni makna anak kan? Kita boleh buat juga keluarga kita kan. Ayah nama apa? Katalah nama Ahmad. Bani Ahmad, anak-anak dia semua Bani Ahmad. Tu Bani. Bolehlah buat nama kumpulan kami, buat nama family kami Bani Abdul Fattah. Nama ayah saya Fattah Yasin, kadang Abdul Fattah dalam bahasa Arab ni. Nama Arab punya Abdul Fattah. Jadi kami buat nama Bani Abdul Fattah. Siap ada logo. Logo Bani Abdul Fattah. Boleh buat lah. Itu istilah Bani, anak-anak. Jadi anak Nabi Yaqub ada 12. 12 tu membentuk setiap puak Bani Israel. Ada 12 puak Bani Israel. Dan kemudian maknanya Nabi Yaqub ni lahirkan anak-anaknya Nabi Yusuf, salah satunya jadi keturunan daripada keturunan Nabi Yaqub ni adanya Bani Israel kan, Bani Israel. Tapi Nabi Yaqub kahwin dengan siapa? Yang pertama, Nabi Yaqub ni dia daripada keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada 2 anak, Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Nabi Ismail, daripada Nabi Ismail lah turunnya bangsa Arab. Daripada Nabi Ishak, bangsa Bani Israel. Anak Nabi Ishak tu Nabi Yaqub. Daripada situlah keluarnya Bani Israel. Nabi Ibrahim kahwin dengan siapa? Yang dapat Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Mak lain kan, isteri lain kan. Seorang orang Mesir, seorang lagi Arab. Jadi maknanya kalau nak kata Bani Israel dari Arab, doklah Arab lain kan. Nak kata dari tanah mana gitu, dia tak ada lah, dia tak ada tanah. Macam kita nak faham senang, tempat kita ada Baba Nyonya. Baba Nyonya ni mana tanah dia? Kalau kita kata Melaka kan dah ada orang Melaka. Dia bukan dia punya, dia duduk kat Melaka, tapi dia memang asal kat situ setelah adanya kacukan-kacukan kan? Tapi itu bukan tanah dia. Dia tak boleh declare ini bumi kami, memang bumi milik kami. Orang Melaka semua keluar. Orang Melaka bukan orang sini. Orang sini adalah Baba Nyonya. Tak boleh. Dia memang tetap nak kata dia kat Melaka, bukan. Dia tu kacukan kan, Cina dengan orang putih. Kalau dia pergi dekat negara kat British sana pun bukan tanah dia, dah ada orang kat sana. Kalau pergi Cina pun bukan tanah dia, sebab sana ada orang Cina. Jadi dia tak ada tanah kan, cuma dia menetap di sini. Cuma bagi orang Islam kita tak ada masalah lah. Bangsa-bangsa ni semuanya hamba Allah. Jadi dia nak duduk kat mana pun kita tak kacau. Cuma orang kafir dia lain. Dia dah duduk kan, asalnya orang Israel ni duduk kat Palestin. Orang Palestin tak ada masalah pun dia orang nak duduk. Tapi perangai orang Israel ni, dia kalau duduk satu tempat, dia tak mau tumpang. Dia halau tuan rumah. Dia nak duduk situ, nak kata tu tempat dia.
Jadi tu yang sekarang dia jadi macam tu. Jadi asalnya Bani Israel memang tak ada bumi dia. Dan dia, maknanya kita tahu lahir dia tu daripada keturunan yang dah ada tempat masing-masing. Macam Bapa Nyonya tadi. Ataupun selain Bapa Nyonya, Mamak. Mamak pun kita kata gabungan India dengan Melayu. Maknanya kalau dia kata Malaysia ni lah bumi dia, tak boleh, dah ada orang Melayu kat sini. Kalau dia kata India, tak boleh juga, ada orang India sana. Kan? Tapi tak apalah, tak ada masalah dia duduk tempat kita. Baik. Jadi itu makna konsep asal dia, sejarah daripada Bani Israel. Baik. Jadi kemudian duduk kat Madinah tu antara tempat dia, antara tempat duduk, dan bagi kita tak ada masalah. Siapa-siapa bangsa mana pun nak duduk tempat kita, kita memang tak ada masalah. Sebab itulah kita di Malaysia ada Cina, India, kita tak ada masalah. Sebab semuanya makhluk Allah kan, Allah yang cipta. Tapi baik beza orang Islam minoriti yang ada di negara bukan Islam. Teruk kan kita kena di Rohingya, Myanmar. Kerajaan tu sendiri yang menindas, bunuh. Dekat Thailand sama juga kan, selatan Thailand tu kena tembak semua. Dekat Tabai dulu, kat Patani, Naratiwat tu. Asalnya tanah dia orang kan. Cuma lepas penjajahan tu akhirnya dibagikan, dia jadi Thailand. Padahal dia sebenarnya tanah Melayu. Patani tu kan kerajaan Islam besar kan. Dia kerajaan Islam, banyak ulama datang dari sana. Syekh Daud Fatani, yang nama Fatani belakang tu dari Patani. Naratiwat tu tempat banyak ulama-ulama. Sebab konsep dia lain lah kan, pandangan dia tentang dunia. Baik, jadi kita sekarang ni bila Madinah tu ada orang Yahudi, dan kebanyakan rahib-rahib dia, maknanya pemuka-pemuka agama dia duduk kat sana. Dihantarlah pergi ke sana utusan tu untuk tanya, dan Muhammad ni apa? Siapa? Apa sebenarnya? Macam mana kita nak tahu dia ni betul ke tidak? Baik, kemudian rahib tu ajar kan, gini, kamu tanya 3 soalan gitu. Balik semula ke Mekah nanti, tanya kepada Muhammad ni 3 soalan. Kalau dia boleh jawab, maknanya dia betul Nabi. Sebab 3 soalan ni dah ada dalam Taurat, dah dijelaskan. Maknanya kalau 3 soalan ni dia boleh jawab, dia betul Nabi. Kalau dia tak boleh jawab, maknanya dia mengarut, dia reka-reka. Jadi 3 soalan ni adalah yang pertama sekali, dia kata tanyakan mengenai kisah pemuda yang bersembunyi di satu tempat, dan kisah dia adalah sangat menakjubkan. Gitu je kan? Itu kisah Ashabul Kahfi lah. Tapi dia suruh tanyanya gitu je, macam terlalu umum gitu. Tanya tentang pemuda yang melarikan diri, bersembunyi di satu tempat, dan kisah mereka sangat menakjubkan. Habis. Yang pertama. Soalan yang kedua, tanya kepada dia tentang kisah seorang lelaki yang berjalan dari timur ke barat. Gitu je. Macam kita kata, banyak je orang pergi dari timur ke barat. Sekarang lagi lah ramai kan, kawan-kawan kita tu melancong habis dari timur ke barat. Tapi gitu je. Dan kisahnya sangat menakjubkan. Gitu juga. Soalan yang ketiga, tanya dia mengenai roh manusia. Tentang roh. Jadi begitu je. Dah habis 3 soalan tu. Okey, dah dapat tu, maka baliklah 2 orang utusan ni kepada kaum Quraisy. Dan kaum Quraisy tanya, macam mana kan? Dapat dah hasil ni, kita nak buat apa ni? Nak tanya apa? Maka dibagi tahulah, tanya 3 soalan ni. Baik, ditanyakan dah 3 soalan ni kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi jawab gini, aku akan jawab soalan kamu esok. Confident Nabi, sebab ini kan wahyu daripada Allah kan, mesti Allah akan ceritakan Nabi. Nabi kata aku akan jawab esok. Dan Nabi terlupa untuk sebut insya-Allah. Ini cerita dia. Dan betul terjadi, sebab lupa menyebut insya-Allah, Allah ingatkan Nabi 15 hari tak turun wahyu. Sampailah orang Quraisy dah bising dah, bergosip lah. Tipu dia tipu, ngarut, tengok kata nak bagi tahu esok ni, sampai 15 hari, setengah bulan tak jadi apa-apa pun. Memang sah dah ni, mengarut. Dia orang dah seronok dah. Ini yang akhirnya datang ayat 6 ni, nak bagi tahu perasaan Nabi yang sangat sedih. Sebab ya Allah, kenapa kau tinggalkan aku macam ni gitu. Sampai setengah bulan, 15 hari Malaikat Jibril tak turun bagi, padahal aku dah janji esok nak bagi tahu. Tiba-tiba tak dapat langsung jawapan. Nabi sangat sedih. Dan kesedihan Nabi bukan sebab kita kan biasa kalau sedih orang kutuk kita kan, orang sakit ke hati kita. Tak. Nabi bukan sedih sebab orang kata Nabi, tapi Nabi sedih sebab dengan macam ni orang makin tolak lah ajaran Islam.
kan? Jadi Nabi sangat kecewa sampai dicerita kat sini hampir bunuh diri. Bukan bunuh diri dengan hakikat sebenar, tapi kita boleh bayangkan orang yang kecewa amat sangat sampai nak bunuh diri ni kecewa yang luar biasa. Dan kita tahu kekecewaan Nabi adalah kekecewaan berkaitan dengan umat. Yang Nabi sangat sedih adalah bila kita tak mendapat hidayah. Itu kesedihan Nabi yang paling utama. Dia beza dengan kita ni kalau paling sedih tu tadi tak dapat balik kampung, sedih. Paling sedih kita ni bila kita tak dapat sesuatu yang kita nak, bila orang buat kita, peribadi kita. Nabi dah, Nabi paling sedih bila umatnya tidak mendapatkan hidayah, bila kita jauh daripada ajaran agama. Saya terlintas fikiran tadi, mai sini naik motor, duduk atas motor ni kita tak boleh buat apa-apa nak melainkan berzikir dan berfikir. Itu kelebihan lah. Sebab kalau duduk atas motor, duduk atas kereta, kalau tak tengok handphone, baca buku, tidur, tertulah kan, ataupun sembang. Kita tak ada ruang untuk fikir dan zikir yang panjang kan. Jadi yang saya fikirkan atas motor ni, terfikirlah juga kan. Dalam ayat ni satu lintasan fikiran kita yang perlu kita fikirkan, ya Rasulullah, maafkan aku andai kata aku tidak menjadi sebagaimana yang engkau impikan, yang engkau kehendaki. Sebab Nabi sedih tengok kita. Memang Nabi tak mati, memang jasadnya mati, tapi Nabi tidak mati secara hakikat, yang Nabi boleh melihat kita semua apa yang kita buat. Nah, patutnya kita minta maaf dengan Nabi sebab kesedihan Nabi yang paling besar adalah bila dia melihat umat dia ni jauh daripada ajaran agama. Cuba kita fikirkan apa yang kita buat dalam hidup kita. Ni agak-agak kalau Nabi tengok, Nabi suka dah. Banyak benda-benda yang kita buat suka-suka hati kita kan, ikut nafsu kita kan. Yang kita kata kita kena minta maaf, ya Rasulullah, kita minta maaf andai katalah dalam hidup kita ni kita melakukan sesuatu yang Nabi tak suka, kita buat Nabi sedih bila Nabi tengok kita. Tu kadang-kadang suka-suka hati kita nak tengok cerita apa kat TV tu kan, suka-suka hati kita nak sembang apa, walaupun sedar tu dosa, nak juga sembang, nak juga cakap kan. Buang masa, banyak masa kita buang kan, duduk saja kan, tak buat apa-apa. Nabi suka ke tengok kita ni berangan nak masuk syurga kan? Nabi tengok, ya Allah, ini ke angan-angan kamu kan, yang kata nak masuk syurga tapi tak ada tanda pun, tak ada pun apa benda yang kita buat supaya kita dapat masuk syurga. Nabi SAW tu pernah lalu dekat satu kelompok anak muda yang tengah sembang-sembang gelak ketawa. Nabi lalu, Nabi berhenti kejap, Nabi cakap, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Nabi jalan. Sebenarnya daripada perkataan tu ada kesedihan dalam hati Nabi. Tengok anak-anak muda macam ni. Saya kalau tengok anak-anak muda boleh duduk lepak tepi-tepi jalan, duduk atas motor gelak ketawa, kawan-kawan dia yang tak tahu nak buat apa tu, sedih. Bayangkan masa depan agama kita macam mana, masa depan negara kita macam mana dengan anak-anak muda macam ni, dan kemudian mereka yang akan jadi pemimpin. Kalau gaya macam ni akan jadi pemimpin, apa akan jadi kat Malaysia? Yang masa muda-muda dia lepak-lepak dan dia tak tahu, tak fikir langsung tentang masa depan. Padahal itulah zaman yang sepatutnya dia paling semangat nak buat kebaikan. Sebab tu kalau dapat tengok ada orang muda yang semangat pergi masjid, misalnya anak pemuda lelaki yang 5 waktu solat kat masjid ni, Masya Allah, seronok tengok, sejuk hati kan. Kalau mak pun tengok sejuk hati. Walaupun tu bukan anak kita, tapi sejuk hati. Inilah masa depan negara yang akan dipimpin oleh anak-anak muda macam ni. Kita tak lama dah, kita bukan masa depan negara, kita masa sekarang kan. Jadi itu kesedihan Nabi bila tengok kepada umatnya. Jadi bila tak turun wahyu, Nabi sangat sedih, ya Allah, apa akan jadi ni pada orang ramai ni? Mereka takkan dapat lagi hidayah, mereka takkan terima lagi sebab tak ada wahyu. Dan maknanya dalam keadaan macam tu Nabi sampai, kita kata, situasi kesedihan yang nak mencelakakan diri istilahnya kan, dengan sebab sangat kecewa. Bukan kecewa sebab peribadinya difitnah, dituduh kan, dihujung macam-macam, tapi kecewa sebab umatnya tak dapat lagi menerima hidayah kan? Dan bimbang kalau makin ramai orang yang jauh daripada agama Allah. Jadi itu maksud ayat yang ke-6 ni, maknanya Nabi sangat kecewa, sangat sedih, dan hampir untuk kita kata membinasakan dirinya atas sebab apa yang berlaku tu, yang menyebabkan mereka tidak mahu beriman dengan apa yang Allah SWT
sampaikan. Ini Allah SWT ajarkan kepada kita semua. Kita sampai pukul 11.30. Okey ke? Tengok puasa-puasa ni. Biasanya memang 11.30 lah. Baik. Kemudian ayat yang ke-7. Yang ke-7. Inna ja'alna, dan sesungguhnya kami telah menjadikan ma'alal ardi, apa yang ada di atas muka bumi, zinatan, sebagai perhiasan, laha, baginya, linabluwahum, untuk kami menguji mereka, ayyuhum, siapakah di antara mereka, ahsanu amala, yang lebih baik amalannya. Makna penuh dia, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Baik, jadi ayat ni sebenarnya satu hiburan kepada Nabi SAW. Jadi tadi Nabi sangat sedih kan, kecewa. Jadi Allah hiburkan, Nabi kata sebenarnya kami jadikan di bumi ni, kejadian-kejadian yang ada atas ni, termasuk yang sedang berlaku sekarang ni, sebagai satu ujian. Ujian kepada setiap hamba dia, sama ada yang kafir ataupun yang beriman, ataupun kepada kamu sendiri wahai Muhammad. Ujian ni maknanya paling kurang Nabi sedar satu kesilapan. Itu kesilapan Nabi kecil sangat, tak sebut insya-Allah, terus kena macam tu. Kita kan memang tak ada lah. Selalu dah tak insya-Allah. Nanti mak datang nanti kita pergi rumah awak. Gitu je. Tak ada insya-Allah. Apalagi sekarang orang kita mempermainkan insya-Allah. Sampai orang guna insya-Allah tu macam bahasa Melayu. Misalnya orang ajak kita, datanglah rumah esok, insya-Allah. Padahal tak ada plan nak datang. Salah tu. Insya-Allah tu makna apa? In maknanya jika, sya'a dikehendaki Allah, insya-Allah. Ni tentang ejaan kod Melayu. Dulu kan pernah, tak tahu masih ada lagi tak, orang pernah petikai salah eja, siap buat poster lagi kan. Poster tu gambar adalah tokoh agama kan, yang saya tengok ini mesti orang lain yang buat ni, sebab kalau orang reti bahasa Arab takkan buat benda ni. Dia kata gini, insya-Allah ni, dia kata jangan eja macam ni. Selalu orang eja gini kan. Dia kata jangan eja gini, salah. Dia kena insya Allah gitu. Insya Allah. Pernah jumpa tak poster ni? Orang petikai? Tak tahu Ini kalau dalam bahasa Arab, kena tengok balik bahasa Arab. Ada madam ni. Dalam bahasa Arab susahnya. Memang ni whiteboard whiteboard ni yang agak ni. Ke madam ni yang dah. Madam ni. Dalam bahasa Arab sebenarnya insya Allah. Jadi dia bukan insya Allah. Insya Allah ni untuk orang budak-budak darjah 1 baru belajar. Jadi dia putuskan. Bahasa Arab kan dia boleh putus, boleh sambung. Jadi insya Allah ni satu perkataan. Kalau dia buat insya Allah, dia berhenti ni makna noktah. Kalau ada noktah kan jadi benda lain. Insya benda lain, Allah benda lain. Padahal ayat ni satu, insya Allah. Jadi sepatutnya kalau Allah kehendaki. Jadi tak perlu diputuskan macam ni. Baik, macam ni pula. Ada yang kata sebab Allah tu Allah, jadi kena pakai huruf besar lah. Kan? Insya Allah kata. Jadi dia je lah macam ni. Insya Allah. Baik, tengok balik tulisan Arab. Allah ni punya mana? Hamzah ni ke alif ni? Hamzah ni kan? Insya Allah. Hamzah ni tak perlu huruf besar kan? Dia punya sya'ah. Jadi kod Melayu sebenarnya ni dah okey dah, insya Allah. Dah betul dah. Kan? Dan ada orang yang tulis ringkas insya Allah. Tak ada dah. Semua dah tak ada. Zaman kita sekarang, pada saya untuk zaman ni, dan kita gunakan media-media sosial, WhatsApp dan sebagainya, kita tak perlu terlalu mempermasalahkan ejaan-ejaan ni. Ya.
IA. IA tu kalau AI adalah Adobe Illustrator. IA kita je. Ni insya-Allah deh. Tahu. Ada orang kecil juga. IA kita ada. Lain kan, dia kena besar lah kan. Kalau ni benda lain ni. Kalau jumpa saya pun tak faham tu, ingatkan apa dia ni, typo kan. Tapi maknanya tak apalah, untuk kita sekarang ni dia ringkaskan pun, asal kita faham tak apa. Tak ada masalah. Asalkan faham. Sama macam perkataan salam, Assalamualaikum, salam, ada yang akum kan, macam-macam. Askum. Maksud baik bukan aiskrim kan. Jadi tak ada masalah, asalkan kita boleh baca. Jadi kita tengok ejaan tu, kita dah maklum ni maksud dia Assalamualaikum. Supaya kita tak gaduh lah benda-benda simple macam ni kan. Tapi kalau tidak nak bergaduh yang tu, kan dia bagi askum. Kita kata apa askum. Kita marah tu, kata ni nak tanya sikit, tak payah tanya, bagi salam pun tak betul. Dah gaduh, akhirnya tak jadi kan. Jadi itu bahasa-bahasa ringkasan yang kita tahu automatik bila orang eja macam tu, kita memang akan baca, kita akan baca Assalamualaikum kan. Kalau baca salam, SLM saja kan, salam, kita maklum dah tu perkataan salam sejahtera. Kita tak akan baca slim kan. Kalau slim lain pula ejaan. Jadi kita boleh faham dah, tak apalah, mengurangkan pertelingkahan dalam masalah bahasa. Moden-moden ni macam-macam. Makin generasi alfa ni makin lagi ringkas kan? Dah tak ada tulisan, gambar je semua. Lagi kita tak faham. Ada setuju. Pernah jumpa? Setuju. Setuju. Kita tengok apa dia ni, rupanya setuju. Banyak dia yang sampai, antaranya hashtag ni, kadang saya perasan dia buat hashtag ni, menyebabkan generasi ni lama-lama tak pandai dah nak letak tanda-tanda bacaan. Tak ada huruf besar, huruf kecil, noktah, koma, semua dah tak pandai. Sebab hashtag mana boleh letak benda-benda tu. Akhirnya dia terbiasa dengan tulisan biak normal. Tak tahulah lepas ni bahasa kita jadi macam mana. Semua tu perubahan zaman. Tak apalah, kita cuba faham. Memang berjuang juga nak faham bahasa anak muda sekarang yang dia tulis kat WhatsApp. Tapi itulah hakikatnya, maknanya dalam persoalan bahasa, saya lebih suka untuk kita lebih berlapang dada lah, kan? Ada juga orang yang suka bergaduh, kata ni jangan sebut perkataan ni sebab dalam bahasa sekian makna dia tak baik. Itu pun masalah juga. Susah kalau kita nak gaduh macam tu. Akan sentiasa ada perkataan-perkataan yang baik di bahasa kita, tak baik di bahasa orang lain. Baik di bahasa orang lain, tak baik di bahasa kita, sebab beza bahasa, kan? Kadang-kadang bukan bahasa negara lain, dalam bahasa Melayu pun, logat-logat negeri tu kan, bahasa kita okey, bahasa dia tak elok gitu kan. Jadi kalau kita nak bergaduh yang tu, tak settle. Baik, kita tengok pada ayat yang ke 7 tadi Allah kata, Allah jadikan, kami jadikan kejadian ni kan, dan termasuk apa sahaja yang ada kat dunia ni, zinatan laha. Zinah maknanya hiasan. Kena ingat beza dengan zina. Zina, kalau zinah hiasan. Cuma bahasa Arab ni memang biasanya akan ada kaitan bila hurufnya sama. Maknanya perkataan zina, ejaan dia macam mana zina bahasa Arab ni? Fala taqrabuz zina, kan ada tu zina. Dia pakai zin, yang ni zinah. Jadi memang dia punya huruf dia ada samalah, ada huruf zai, ada huruf nun. Kadang-kadang zina, dan memang dia ada kaitan. Kaitan dia hiasan. Jadi walaupun zina tu zina, tapi memang zina tu antara benda yang diindahkan di pandangan mata. Jadi hiasan tu maknanya benda yang menyebabkan yang diindahkan gitu. Dan cuma ulama bahaskan tentang makna hiasan. Dalam hadis mengenai dengan wanita hiasan dunia yang terindah tu kan. Tu hiasan tu apa sebenarnya? Jadi salah satu pandangan menyebutkan hiasan ni adalah, kalau kita hiasan tu apa? Nak tanya dulu. Kalau sebut hiasan kat rumah, ada hiasan tak?
Hiasan, kenapa nama hiasan? Apa hiasan kat rumah? Bunga, gambar, frame apa. Kenapa nama dia hiasan? Hiasan tu apa? Dia cantik, dia mencantikkan rumah. Lain? Something display saja. Yang itulah orang ni kalau orang tanya dapat mana, tak tahu. Kan itu yang biasa orang anggap. Baik, dalam kitab didefinisikan hiasan tu apa? Hiasan ni adalah sesuatu yang mencapai kemuncak kenikmatan. Jadi sesuatu yang membuatkan kita dapat merasa muncak kenikmatan. Kemuncak kepada kenikmatan. Itu nama hiasan. Jadi bila kita kata sesuatu yang cantik, yang kita boleh tengok apa semua, dia masih kurang tepat lah. Sebab cantik di mata kita belum tentu cantik di mata orang lain. Dan kalau kita kata itu cantik, hiasan bukan mesti cantik. Kadang-kadang hiasan tu tak cantik bagi kita, tapi bagi orang tu itu hiasan. Dia dapat kepuasan. Sebab tu ada rumah orang semak. Kita tengok, ya Allah, serabutnya rumah ni. Dia bahagia dalam rumah tu. Sebab dia kata inilah hiasan-hiasan dia. Apa hiasan dia? Ranting pokok, kan, daun-daun kering. Itu hiasan bagi dia. Macam bila kita sebut tentang daun gugur. Daun gugur biasanya sepah lah, kan. Orang akan sapu sampah, kan. Orang akan buang longgok, bakar. Tapi daun gugur pada musim luruh, dia jadi winter sonata, kan. Dia jadi satu keindahan yang kita kata hiasan. Dia gugur tapi cantik. Jadi yang kita rasa nikmat, itulah dia kemuncak kenikmatan. Sebab tu setiap wanita tu adalah hiasan bagi pasangannya, kan? Kenapa? Biarlah macam mana rupa dia pun, dia bukan mesti model, kan? Kadang-kadang malah model itulah yang tak jadi hiasan untuk suami dia. Sebab dia hiasan untuk orang lain kat luar. Orang lain rasa seronok tengok dia sebab dia cantik, dia comel. Bila balik rumah tak pernah comel pun, kan? Dengan jadi kelawarnya, kan? Baju kelawar, rambut menggerbang, muka kejap hijau, kejap pink, kejap purple, kejap kelabu, kan? Dia pakai macam-macam nak bagi comel. Suami dia tak pernah nampak pun dia comel. Orang lain je nampak. Maka dia tak jadi hiasan untuk suami dia. Suami dia tak rasa seronok sebab tak boleh sentuh pun dia. Nak sentuh dia kata bakteria. Nanti kulit rosak, kan? Kalau masa dia berlakon, okey pula orang sentuh muka semua sebab berlakon. Pekerjaan. Suami sendiri tak boleh nak sentuh bila-bila masa. Memang kadang-kadang kita tahu, memang kan ada juga nasihat kata muka kita ni jangan sentuh kalau tangan kita tak basuh. Dia bakteria lah. Bakteria tu merosakkan kulit. Jadi kadang-kadang dekat rumah dia tak bagi orang sentuh. Jadi dia tak jadi hiasan sebab orang yang duduk dengan dia tak rasa nikmat. Atau mungkin kadang sebab perangai kita ni memang kalau tengok sedap lah sebab tak nampak perangai. Tapi kalau duduk dengan dia memang tak sedap. Mulut laser. Kan? Sakit hati sepanjang hari. Jadi maknanya tak menggembirakan, dia tak jadi hiasan. Jadi hiasan ni biasanya luar dan dalam sebab dia melibatkan kenikmatan perasaan kita bila kita melihat dia. Jadi ada orang bunga tadi hiasan, dia suka bunga, jadilah hiasan. Jadi tepi pintu rumah ada bunga, atas TV ada bunga, atas meja ada bunga, atas sinki ada bunga, dalam toilet pun ada bunga. Tapi ada orang dia tak suka bunga, serabut tengok bunga. Jadi rumah ada plain, kosong, black and white. Bagi dia black and white itulah yang paling kemas, dia selesa. Sebab tu ni selalu saya bawakan ini hujah untuk kita tak komplain rumah orang. Kadang kita pergi rumah orang komplain, apa rumah dia serabutnya, dia ni tak pandai design rumah ke, kan? Kita kata tak reti nak letak ke bunga ni kat mana, bunga ni kat mana. Ni bunga gedabak besar tiba-tiba duduk atas TV, kan? Pasu berat sampai 10 kilo, kan? Kita dah komplain rumah orang, padahal bila dia susun macam tu, bermakna itulah hiasan pada dia. Dia rasa nikmat dengan keadaan macam tu, kan? Terpulang pada dia. Dah kita kata kalau rumah orang bukan kita nak tolong kemas, dah diam je, ikut dia. Itu yang namanya hiasan. Jadi Allah bagi tahu dunia ini isinya hiasan. Dan satu tadi bila kata benda yang memang duduk kat situ je, maknanya sepatutnya kita memang rasa puas dengan adanya dia, kita seronok, tapi dia sekadar apa yang indah di pandangan mata. Jadi dunia ni memang isi dia hiasan. Banyak lagi ayat lain yang sebut mengenai dengan dunia adalah hiasan ni. Dan termasuk juga disebut la'ibun wa lahwun. Jadi dunia ni penuh dengan permainan. Ini semua mainan.
Cuma mainan kanak-kanak lain dengan mainan mak-mak. Mainan kanak-kanak, taman permainan tu lah, Lego kan. Mainan mak-mak, periuk belanga, baju. Itu mainan juga. Bila kata mainan ni, makna benda yang nanti dia akan rosak dan kita akan tinggalkan dia. Dia hanya akan jadi bermakna kalau mainan tu mainan yang berguna pada kita. Contoh kalau anak-anak kan, kita kata mainan apa yang berguna untuk dia? Mungkin Lego. Jadi yang berguna pada dia bukannya Lego tu, tapi macam mana IQ dia dibentuk melalui Lego tu. Jadi yang akan berguna pada dia adalah IQ yang dibentuk tu, yang melekat pada diri dia. Kita misalnya mainan mak-mak, nak raya ni pakaian lah kan. Pakaian jaga-jagalah kan. Pakaian ni ada banyak fitnah. Ada yang pakai baju raya kembang melilit, berputar, berbelit kan. Macam-macam gaya terbang semua ada kan. Apa kembang-kembang kan, kecut-kecut kan. Macam-macam gaya pakaian raya ni. Baik. Pakaian tu dia hiasan pada masa kita pakai, kita rasa puas, seronok bila kita pakai dia sebab mungkin dia cantik, dia sesuai dengan kita. Yang penting tak nampak gemuk kan. Itu penting tu kan. Baik, kemudian kita pakai, okay, kita seronok. Baik, yang akan baik pada perhiasan tu adalah kesan lepas tu. Kesan ni apa? Kesan ni bila kita pakai baju tu, ada dosa dah. Dosa tu yang akan melekatkan nanti sampai lepas-lepas tu, sampai baju tu dah binasa, dosa tu masih ada. Dosa ataupun pahala bila kita pakai baju tu. Kita pakai pakaian tu dapat pahala. Maka pahala tu yang berguna untuk kita, yang melekat pada kita. Jadi maknanya sebenarnya yang betul-betul membuatkan kita happy selama-lamanya adalah apa yang kita gunakan dan pakai sekarang yang bawa kesan baik pada jangka masa panjang. Sebab tu orang beriman ni dia kena fikir jauh. Orang beriman automatik dia bijak. Kalau kita tak bijak, maknanya kita lemah iman. Bijaksana. Bijaksana kan maknanya bijak di sana, jauh. Dia bukan bijak sini. Jadi yang kita fikir tu jangka masa jauh, dan yang Nabi sifatkan maknanya akhirat. Yang kita kata orang yang paling bijak adalah orang yang paling mengingati mati. Bila kata mengingati mati, maknanya yang kita fikir adalah kehidupan lepas mati. Jadi apa pun yang kita buat sekarang untuk kehidupan lepas mati. Bukan yang kita sekarang ni nak menikmati dia. Baik, jadi dunia ni memang isi dia semua hiasan. Sekarang macam mana nak jadikan hiasan itu sesuatu yang akan buat kita bahagia selama-lamanya. Sebab tu nak pilih apa pun benda yang kita nak beli kan, yang nak kita jadikan hiasan. Sama ada pakaian ke, nak beli bunga ke, nak beli makanan ke, nak beli apa pun, yang perlu kita fikirkan adalah dia ni akan jadi hiasan sementara atau selama-lamanya sampai akhirat. Akan buat kita bahagia sekarang je ke, sekejap je ke, ataupun sampai bila-bila. Jadi dengan sebab tu kita akan pilihlah pakaian yang ikut syariat. Nak beli kasut, kita beli kasut yang Allah suka. Nak beli baju, kita beli baju yang Allah suka. Bukan yang kita suka je. Macam mana baju Allah suka? Dah ada skema dia kan. Skema dia jelaslah, dia memang tak ada kata Allah suka baju abaya, Allah suka baju, tak ada. Dalam Islam jelas dah, Allah suka pakaian kalau bagi wanita yang menutup aurat, yang maknanya longgar, yang kalau pakai di luar lah, dia tidak membentuk, tidak menampakkan warna kulit, dan tidak ada konsep tabaruj. Tabaruj maknanya hiasan yang melampau. Tabaruj ni maknanya satu bentuk hiasan yang kita mempamerkan, mempertontonkan kecantikan. Jadi tu istilah tu nak kena faham betul lah. Sekarang ni kita beli baju raya ni, dah beli ke belum? Belum. Belum ni kena ingat betul-betul. Kita pakai pakaian baju raya tu nak mempertontonkan kecantikan kat orang ke kita yang nak pakai untuk menggembirakan hati. Kalau konsep Aidilfitri, pakaian kita, pakaian baru, pakaian yang indah tu untuk gembirakan kita. Sebab kita sunat bergembira pagi hari. Perasaan pun ada sunat juga, ada dapat pahala. Happy pagi hari, dapat pahala. Sedih-sedih pagi hari, tak dapat pahala. Kadang-kadang sedih lah, Ramadan dah tak ada kan. Kan iman kuat ni kan, sedih. Nabi suruh jangan sedih. Memang betul Ramadan pergi kita sedih kan. Tapi tetap kita kena gembira pagi hari. Sedih tu satu bab kan, tinggalnya perginya Ramadan, tapi pagi kena happy. Baik, jadi salah satu cara happy dengan pakaian baru.
Maknanya nak buat kita gembira lah pagi hari kan, bukannya akhirnya buat kita pada pagi hari kita kata kita nak mempertontonkan. Ni yang banyak orang buat kan. Yang beli baju memang untuk mempertontonkan kat orang, bagi orang tengok, oh cantik baju raya kita. Ada juga jenis family yang berlumba-lumba baju raya siapa cantik kan. Balik kampung, lawa baju beli kat mana kan. Ini bukan model yang latest tu kau, yang viral tu kau contoh kan. Oh, bangga kita bila pakai baju raya viral. Ada pula selfie baju raya kan, atas ke bawah dia tunjuk, tengok baju raya kita, color dia, kembang bunga dia duk tunjuk. Maknanya ada juga yang membanding-bandingkan kan. Saya pernah pakai baju raya biasa-biasa. Biasa saya baju raya saya memang bukan baju yang pakai pagi raya je, baju yang dibeli pada tahun itu untuk dipakai seumur hidup lah sampai baju tu rosak. Jadi baju biasa-biasa je. Pernah ada orang tegur kata, dia kata, macam ni ke baju raya? Saya pun pelik dengan soalan tu. Tak pernah terfikir. Jadi saya tanya balik, baju raya kena macam mana? Baju raya ni kena gah lah kan. Kena yang pelik pada biasa lah. Yang maknanya, saya kata maknanya yang boleh pakai pagi raya je ke? Lepas tu tak boleh pakai dah. Oh iyalah, kata baju raya dah kena pakai masa ada event. Waktu raya yang event besar-besar. Kalau nak pergi biasa-biasa tak boleh lah kan. Waktu raya je pakai. Saya kata kalau gitu membazir. Maknanya sebab kita kan konsepnya gini, suami wajib bagi nafkah pada isteri 2 set pakaian setahun minimum. Jadi 2 set tu kita nak ambil masa bila? Masa raya lah. Bila setahun itulah 2 setnya. Lepas tu kita pula pakai baju yang boleh pakai pagi raya je. Lepas tu masa lain kan. Sedangkan baju tu sepatutnya yang kita nak pakai sepanjang tahun. Itu maksud konsep hiasan. 2 set ni maknanya atas ke bawah, luar ke dalam. Dia bukan 2 helai baju. Tapi banyak suami tak tahu. Tak apalah kalau kita beli sendiri, dapat pahala sedekah. Sedekah dekat suami. Walaupun tak nampak suami tu tadah tangan terima sedekah, tapi elok kita beli baju je, kira dah sedekah kat dia. Jadi Fani kalau pergi beli baju raya sendiri, balik rumah beritahu, Nana saya dah siap sedekah kat abang. Sedekah apa? Tu kan baju awak. Dah lah abang tak belikan. Beli sendiri maknanya kita dah sedekah kat dia kan. Walaupun baju kita, tu best jadi perempuan tu, dapat pahala sedekah. Orang lelaki pula dapat status peminta sedekah. Dia walaupun orang lelaki ni, walaupun tak tadah tangan dan tak minta sedekah, tapi memang status dia peminta sedekah kalau dia tak pernah nafkah isteri dia. Jadi dekat akhirat sana dia akan bangkit sebagai peminta sedekah, apalagi dalam keadaan dia mampu nak nafkah, tapi saja sebab tengok isteri dah ada duit sendiri, dah kerja kan. Dia tak bagi duit kat isteri, langsung tak belikan apa-apa, isteri beli sendiri semua. Di akhirat nanti dia bangkit dalam keadaan yang Allah sebut ni, di padang mahsyar nanti orang yang suka meminta-minta dalam keadaan dia tidak memerlukan, itu akan bangkit dalam keadaan pipinya koyak rabak. Maknanya tak ada maruah diri. Orang lelaki tu nampak dia kontrol macho, tapi kalau tak pernah nafkah isteri dia tak ada maruah sebenarnya. Maksudnya itu kalau isteri dia tak redha ataupun kalau tak cakap apa-apa pun dia akan macam tu. Kalau tak cakap apa-apa dia macam tu. Dia kena cakap. Tak cakap apa-apa. Kalau isteri tu faham agama, dia cakap redha, then selamat lah. Macam mana? Selamatlah dari segi status sedekah tu, meminta sedekah tak ada dah. Tapi tetap depan Allah dia bukan orang yang baik, bukan lelaki yang baik. Jadi sebenarnya kena cakap memang. Masa akad nikah dia cakap aku terima nikahnya. Dalam aku terima nikahnya tu lah ada lafaz sekaligus dalam tu, aku sedia bertanggungjawab untuk menafkahi dia. Maknanya masa tu dia boleh lafaz, kalau nak tarik balik tanggungjawab dia kena lafaz juga. Sama ada nak bagi tahu ni kiranya minta halal, kena minta halal dengan isteri. Kalau tak sebut minta halal, hutang. Bergantung pada isteri nak halalkan ataupun nak bagi hutang, ataupun hutang bersyarat, ataupun halal bersyarat. Boleh kan? Halal bersyarat ni maknanya saya halalkan selama abang tak buat hal. Buat hal tu apa? Itulah seorang lagi kan. Biasa dia bila dah banyak duit tu mula buka cawangan kan? Cawangan kedai makan tak apa. Ni cawangan rumah lain kan? Jadi selagi dia okey, kita halalkan. Sebab kita kena tahu juga kita punya keimanan. Banyak berlaku kita apalah halal sebab sayang, sebab tak kisah semua. Tapi masalahnya bila jadi sesuatu kita mula ungkit. Maknanya kita tak halalkan pun dulu sebenarnya. Tak redha pun. Kita sebenarnya
sebenarnya macam malas nak minta, kan? Malas nak fikir, malas nak cakap gitu sebenarnya. Maknanya tahap iman kita macam tu. Kalau betul-betul kita nak redha, okey tak apa. Kita halalkan dan kena ingat, apa pun yang berlaku jangan ungkit. Sebab ungkit akan menghilangkan pahala. Kita dapat pahala sedekah seumur hidup tu. Ungkit akan hilangkan pahala tu. Jadi mampu tak kita untuk tak ungkit sama sekali kalau berlaku sesuatu? Kalau mampu, okey. Go on, bagus. Itu yang terbaik. Tapi kalau memang tak mampu, selesaikan dari sekarang. Sebelum terjadi apa-apa. Jadi kita kata, okey memang kalau tak ada suami tak buat panggil apa-apa, memang kita boleh halalkan. Kita rasa okey je. Dah duit kita pun nak buat apa lagi kan? Kita belilah barang rumah semua. Tapi kalau buat hal memang kita lemah iman kita, tak mampu. Dan kita kata, kita nak balik nafkah bulanan kita banyak. Kalau tahu. Sebenarnya kalau nak lepaskan, kena tahu hak kita. Berapa sebenarnya hak kita? Contoh kan, kita tahu daripada gaji suami misalnya 5,000, kita boleh dapat sebulan 1 dinar. 1 dinar sekitar nak dekat 1,000 kot lah. Kan 1,000 lebih sekarang ya. Itu sepatutnya hak kita. Setahun katalah kita boleh dapat 12,000 lah kalau kata sebulan 1,000 kan. 10 tahun kahwin 120,000. Kalau tahu banyak tu kita dapat dan kita boleh halalkanlah. Tapi kalau tak tahu kita dapat banyak mana, lepas tu nak halalkan, itu yang takut nanti satu hari tahu-tahu loh banyak ni ke apa-apanya, tak jadi halal. Sebab dulu tak tahu. Jadi nak melepaskan hak dengan syarat kita tahu apa hak kita. Dia sama dengan pusaka. Misal kita tahu berapa hak kita dalam harta pusaka tu, baru kita boleh kata halal lah bagi kat adik semua, tak apa, kita dah ada kerja, kita semua dah ada. Kena tahu. Kalau tak tahu, kita kata halal lah, ambil je lah apa. Tahu-tahu 1 juta. Jadilah. Dia cancel. 1 juta boleh pindah rumah ni. Kan? Rumah elok sikit, besar sikit kan. Cancel. Jadi daripada cancel kemudian lepas tu jadi masalah, duit tu dah habis dah, orang tu dah pakai. Yang tahu tu pasal apa? Tahu-tahu tengok-tengok adik kita pindah rumah banglo. Rumah banglo kat tengah bandar kan, Bukit Tungku. Ini berapa duit dia? Tahu-tahu mak ayah kita mati, dia pindah rumah besar macam ni. Kita pun duk kan. Kita duk rumah bertingkat ni lagi kan. Dia dah 3 tingkat rumah dia, banglo. Tahu-tahu cek-cek tengok, loh rupanya bukan takat 1 juta, seorang 3 juta. Ayah rupanya kaya. Tak tahu. Kan ada orang kaya dia tak nampak kan. Dia kadang yang tak nampak kaya tu yang lagi kaya. Orang kampung banyak kaya. Tanah bergelung-gelung. Kan dia duduk rumah buruk tu Dan orang KL ni kadang nampak gaya ke main ni. 1 sen pun tak ada hutang. Mati-mati orang hutang banyak, tak ada pusaka pun. Jadi tu maknanya bila kita tahu hak, okey kita lepaskan, tak apa. Kalau tak tahu, kena ambil tahu dulu. Lepas tu kalau kita rasa okey nak lepaskan, kita ada masalah. Jadi tu maknanya keadaan hiasan dunia, yang mana hiasan dunia ni semua jadi ujian kepada kita. Jadi sekarang ni dia kuncinya gini, ujian ni maknanya nak tahu macam mana berjaya atau gagal. Kaedahnya ialah kalau dengan benda tu, objek dunia ni menyebabkan kita makin dekat dengan Allah, maka kita berjaya. Jadi dia bukan isunya apa dia hiasan yang kita dapat, apa ujian yang kita dapat. Dan ada orang dia diuji dengan kepayahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Intinya ialah kepayahan atau kesenangan tu mesti bawa kita lebih dekat kepada Allah. Jadi kalau kita makin jauh daripada Allah, mana kita gagal. Contoh dengan adanya misalnya kekayaan, dapat harta kaya. Kalau berjaya, maknanya kaedahnya adalah dengan harta tu kita banyak sedekah. Kalau gagal, tandanya adalah dengan harta tu lah kita makin sombong. Jadi itu kaedah dia. Dalam misalnya dalam rumah tangga kita sekalipun, manusia-manusia ada dalam rumah tu semuanya ujian. Allah sebut dalam Quran, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Itu hiasan lain. Harta dan anak-anak, itu pun hiasan dunia. Maknanya anak-anak ujian. Ujian ni maknanya kita kena pastikan dalam kita menghandle, menghadapi anak-anak tu, tak kira baik ke tak baik ke apa pun keadaan dia, mestilah dalam keadaan kita kekal di atas jalan Allah. Jangan sampai buat dosa. Sebab banyak mak bapak buat dosa kerana anak, demi nak bagi makan kepada anak, sesuap nasi untuk anak tu, ayah makan rasuah, mencuri. Demi membela anak tu, nak mempertahankan anak, kita cakap bohong. Kerana anak, banyak juga mak bapak bergaduh. Dia gaduh dengan jiran sebelah, yang gaduh sakan mak dia.
Padahal asalnya anak tu punya masalah. Anak orang sebelah ambil mainan anak kita. Anak kita mengamuk-ngamuk marah. Kita marah mak dia. Gaduh sampai tak bercakap 3 hari 3 malam. Anak tu tak berdosa gaduh sebab dia belum balik. Kita yang berdosa. Maknanya anak tu dia jadi fitnah pada kita. Kita gagal dalam ujian. Jadi memang setiap kenikmatan yang Allah bagi dalam dunia ni adalah merupakan bentuk ujian kepada kita. Itu hakikat dunia. Jadi Allah wujudkan kat dunia ni semuanya adalah hiasan, zinah. Tujuannya adalah linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk kami menguji di kalangan manusia ni siapa yang lebih baik amalan dia. Jadi sekarang memang kena ingatlah apa pun yang berlaku dalam hidup kita semua ujian. Semuanya, semua sekali. Sama ada senang atau susah, semua ujian. Jadi nak menghadapi macam mana kita nak menghadapi adalah bagaimana kita tetap dekat dengan Allah dalam apa pun bentuk ujian. Sebab tu misal kata dalam rumah tangga lah contoh kan. Cerita rumah tangga ni sebab wanita ni kan, dia ni kalau suami dia baik maka bahagialah hidup dia. Kalau suami dia tak baik maka menderitalah hidup dia. Bagi wanita suami itulah segala-galanya. Dia beza dengan lelaki ya. Lelaki dia ada dunia luar lagi kan. Dalam fikiran dia tu rumah tangga hanya sebahagian daripada hidup dia. Bagi wanita walaupun kita ada tempat kerja kita tapi rumah tangga itulah segala-galanya. Itu perasaan memang Allah bagi dah fitrah. Baik. Jadi kalau pasangan kita adalah pasangan yang baik, maka bagaimana kita nak menjadikan keharmonian rumah tangga kita tu bawa kita kepada Allah? Pernah tak kita bincang macam mana kita nak bawa keluarga kita menuju Allah? Macam mana kita nak buat hala tuju keluarga kita ni? Kalau suami jenis boleh discuss, boleh bincang. Ada tak kita bincang selain daripada bincang baju raya, bincang nak balik kampung mana? Kita bincang ni macam mana hala tuju keluarga kita ni supaya sama-sama dapat masuk syurga. Kalau tak pernah bincang, harmoni kita tu sekadar nak pergi jalan ke mana, kita sekadar happy bila balik, gembira, maknanya rumah tangga kita dah jadi ujian yang menggagalkan kita. Ada pula yang memang rumah tangga berantakan, kacau bilau, suami panas-paran contoh. Anak-anak semuanya nakal. Ada seorang je baik. Untuk seorang tu je lah yang kita rasa lega. Yang lain tu ya Allah serabut kepala. Maknanya adakah dengan situasi itu menyebabkan akhirnya kita merasakan tak ada lagi keharmonian dalam rumah tangga, kita pun malas lah nak balik rumah. Dan kita pun dah lah tak payah fikirlah pasal rumah ni, baik kita happy kat tempat kerja je lah. Akhirnya kita mengabaikan keluarga kita. Padahal itu ujian. Ujian. Ataupun ada orang yang lebih dahsyat lagi, dengan ujian rumah tangga macam tu, tiap-tiap hari jumpa Tok Bomoh. Kejap Tok Bomoh untuk apa, buat nasi tangah ke suami kan. Kejap Tok Bomoh untuk buat anak-anak jadi baik pula, tunduk kan. Dia jumpa Tok Bomoh, maknanya kita gagal. Itu maknanya bagaimana kita nak memastikan ataupun nak membezakan gagal atau berjayanya kita dalam menghadapi ujian. Misalnya kita ada rumah, sekarang semua masing-masing ada rumah. Ada rumah ni, adakah rumah ni buat kita dapat ibadah lebih baik kepada Allah, atau rumah ni buat kita makin lalai? Dulu masa tak ada rumah, kita kemain solat hajat kan, nak bagi dapat rumah. Dah ada rumah, solat hajat lagi tak? Kadang dah ada rumah, baring lah, sedap kan, dah boleh duduk elok. Maknanya kenikmatan dapat rumah tu tak jadi kebaikan untuk kita. Kita gagal. Jadi kena ingat, setiap satu tu untuk menguji kita. Setiap satu yang kita dapatkan, kenikmatan ni memang untuk test. Kat dunia ni semua isi dia ujian. Sebab tu kalau kita faham konsep ni kan, Allah bagi tahu dalam ayat lain, ujian ni kadang-kadang dalam bentuk rasa lapar, kadang-kadang dalam bentuk kurang harta, kehilangan orang yang disayangi, ada bentuk-bentuk ujian. Baik, bila kita faham konsep ni, maka dunia ni, naik turun hidup kita ni tak jadi masalah besar. Kan? Kita yang PKP hari tu ramai orang terkejut kan, tiba-tiba berhenti kerja, tiba-tiba tak ada duit kan. Itu pasal apa? Pasal tak perasan kata dunia ni ujian. Bila ujian, sedia je lah, kejap duduk atas, kejap duduk bawah kan? Tak ada masalah sepatutnya. Yang perlu kita fikirkan adalah bagaimana nak menghadapi. Jadi yang penting bukan bagaimana bentuk ujian tu, tetapi bagaimana kita menghadapi ujian. Itu maknanya sampai kepada Nabi SAW sendiri pun Allah bagi ujian kan? Dan ujian paling berat bagi Nabi bukan urusan peribadi, tapi adalah urusan umat. Itu yang paling menyedihkan Nabi. Allah bagi ujian tu untuk menguji
menguji siapakah yang tetap akan berada di atas jalan Allah, jalan yang benar. Baik, insya-Allah sampai setakat tu ayat yang ke-7 kita berhenti setakat tu. Baik, wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan ayat daripada surah Al-Kahfi ini memberikan kita keimanan, menambahkan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat raya. InsyaAllah. Okay, kita puasa sekali ni je lah jumpa lah. Pani raya insyaAllah. Kita pun dah lepas daripada setengah Ramadan. Tak lama dah nak raya tu. Mudah-mudahan Aidul Fitri ini menjadikan kita kembali kepada fitrah. Maknanya bukan jadi hari yang kita kembali kepada maksiat. Yang bulan puasa jadi baik, tiba-tiba raya balik semula macam dulu. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita Ramadan yang lebih baik daripada sebelum ini. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafaran suratul nas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.